Di Itali, dalam penjenayah Cyrus tiba di rumah lelong berprestij dengan rancangan dalam fikiran. Di dalam dia berjalan oleh Denton yang menyamar dan penggodam Misan tetapi dia berpura-pura tidak mengenali mereka, padahal mereka adalah sebahagian daripada pasukannya. Berdekatan, pasukan Interpol yang diketuai oleh Abby sedang memerhatikan acara itu sekiranya Cyrus mencuba sesuatu. Abby berang kerana dia dating dengan Cyrus selama seminggu tanpa mengetahui dia adalah penjenayah yang dikehendaki. Lelongan ini berlaku pada masa yang sama di London di mana ahli pasukan Magnus the Safecracker dan Luke the Engineer mendapat kedudukan. Kembali ke Venice, karya seni pertama dibeli oleh Molson dengan harga 11 juta, dan kemudian host memperkenalkan artis N8, yang naftnya akan dilelong seterusnya. Ia adalah topeng yang diperbuat daripada 482 kamera, yang akan mencipta NFT berdasarkan gaya Van Gogh dan suapan langsung 30 saat jualan. Cyrus segera membuat tawaran tinggi dan Abby meneka dia tahu pasukannya ada di sana. Dia dan Denton cuba untuk mengalahkan Molson dan setelah penjualan selesai, Misan mengaktifkan penggerak. Semua orang mula meninggalkan rumah lelong dan Abby berasa curiga, jadi dia menghantar pasukannya masuk. Di London, penggera juga berbunyi dan Magnus mengacaukan kunci elektronik untuk menyelinap ke dalam storan, di mana dia mencuri lukisan yang sangat mahal. Dia meletakkannya di dalam tiub dan membuangnya ke dalam air, di mana ia diambil oleh Luke. Kembali kepada Cyrus, dia menawarkan N8 untuk datang ke kapal layarnya untuk menyelesaikan transaksi. Mereka keluar melalui pintu belakang di mana juruterbang Camilla sedang menunggu mereka di atas bord. Mereka sudah pun tiada apabila Abby tiba dan dia menyedari bahawa memandangkan NFT tidak boleh dicuri secara fizikal, mereka telah mencuri artis itu. Dia bergegas keluar untuk cuba mengikut mereka menaiki bot lain, tetapi Misan menggodam sekumpulan bot untuk menghalang laluannya. Abby enggan berputus asa dan menaiki bot yang berbeza, jadi Camilla mula memandu dengan laju dan mengambil selekoh curam untuk memperlahankan dia. Apabila mereka sampai ke laut, Misan mengaktifkan penghadang, membolehkan Camilla memandu tepat pada masanya tetapi meninggalkan Abby di belakang. Apabila pasukan itu sampai ke kapal layar, mereka membayar N8 20 juta untuk NFT dan mula berpesta. Selepas itu, Abby dan pasukannya melihat montaj keselamatan dan mendapati Denton telah berpura-pura tempang, jadi dia menghantar anak buahnya untuk mencarinya. Keesokan paginya, penculikan N8 muncul di berita. N8 panik apabila dia menyedari lelaki ini adalah penjenayah, tetapi Cyrus dengan cepat menerangkan apa yang berlaku. Mona Lisa hanya menjadi berharga selepas ia dicuri, jadi mereka menyalin idea itu. Magnus dan Luke menjual lukisan itu dengan harga 20 juta untuk Cyrus untuk membeli NFT daripada N8, dan kini ia telah hilang. NFT bernilai 89 juta. Cyrus akan berkongsi wang dengan N8, yang bermain bersama dengan gembira. Sementara itu Denton telah ditangkap oleh Interpol dan Abby mempunyai gambar yang membuktikan dia mengenali Cyrus. Semasa dia cuba menyoal siasatnya, dia menerima kotak yang dihantar oleh Cyrus dengan dayungnya dari lelongan dan gambar dari minggu yang mereka habiskan bersama. Kerana kecewa, Abby memutuskan untuk pergi ke London dan membawa Denton. Di ibu pejabat British, Abby bertemu dengan Huxley yang ingin menawarkan perjanjian kepada Cyrus. Pada mulanya Abby enggan kerana dia telah mengejar Cyrus selama setahun penuh, tetapi Huxley mempunyai misi yang diutamakan. Jorgensen adalah penjenayah yang sangat berbahaya yang telah membunuh beratus-ratus orang untuk wang, tetapi mereka tidak pernah mendapat cukup bukti untuk menangkapnya. Huxley akhirnya telah menangkap tahi lalat dan mengetahui Jorgensen bekerjasama dengan kumpulan penggodam Leviathan untuk merancang serangan ke atas air, yang akan membanjiri sebuah bandar dan membunuh berjuta-juta orang. Leviathan mahu pembayaran mereka dalam bentuk emas dan Jorgensen akan memindahkannya dari London ke Zurich dalam masa 17 hari. Memandangkan tidak menyalahi undang-undang untuk memindahkan emas anda sendiri, Huxley mahu Cyrus mencurinya dan menghalang transaksi itu. Abby membencinya namun tiada pilihan selain bersetuju. Pada waktu petang, Abby melawat Cyrus, yang menolak pekerjaan itu apabila dia mendengar nama Jorgensen kerana betapa berbahayanya dia. Abby menunjukkan bahawa dia mempunyai Denton dan dia akan mati dalam penjara melainkan Cyrus menerima pekerjaan itu, yang akan memberikan imuniti penuh untuk seluruh pasukan, bermakna mereka akan dapat melihat keluarga mereka semula. Cyrus hanya bersetuju jika Abby bekerja dengan mereka juga. Sementara itu di Ireland, Antek Chormach telah menangkap tahi lalat itu dan telah mencederakannya untuk seketika.
Setelah lelaki itu cukup menderita, Chomach memanggil Jorgensen supaya dia dapat menonton bagaimana seekor anjing memakan pengkhianat itu. Keesokan harinya Abby melepaskan Denton dan bertemu dengan pasukan untuk berkongsi maklumat yang dia miliki. Bar emas akan dibungkus dalam peti, dan di kedua-dua lapangan terbang ia akan dikelilingi oleh pengawal. Selepas banyak berfikir, Cyrus memutuskan mereka harus mengambil keseluruhan pesawat, bermakna mereka harus menggunakan pesawat kedua untuk menukar tanda tangan radar. Untuk berbuat demikian mereka memerlukan jet peribadi, jadi mereka melawat Molson untuk meminjamnya. Molson pada mulanya enggan tetapi cepat menjadi kerjasama apabila Abby menunjukkan rencananya dan menunjukkan dia telah terbang secara haram. Kemudian Molson menerangkan bagaimana segala-galanya dalam jet itu dikawal jauh dan menunjukkan beberapa cirinya, seperti tiang tersembunyi dan skrin di bawahnya. Selepas itu Abby menggunakan hangar Interpol untuk menyembunyikan jet itu, yang mereka tutup untuk kelihatan seperti pesawat lama yang tidak mencurigakan. Magnus berusaha untuk mengubah suai laser pemecah bilik kebalnya supaya ia akan berfungsi pada pesawat walaupun bergelora, dan Denton sudah menguji rambut palsu dan janggut baharu. Camilla menghadapi sedikit masalah dengan simulasi untuk berlatih menggerakkan jet di bawah pesawat emas, tetapi Cyrus mempunyai idea. Luke akan meletakkan semua kamera dari NFT pada jet supaya Camilla boleh mempunyai penglihatan penuh di sekeliling pesawat. Misan mempunyai program untuk menggodam transmisi GPS untuk menipu kawalan trafik udara. Isunya ialah melakukan kedua-dua jet dan pesawat pada masa yang sama apabila ia bergerak dengan pantas adalah mustahil. Seseorang di kawalan trafik akan melihat dua pesawat dengan isyarat yang sama, tetapi nasib baik Abby mengenali seseorang. Beberapa ketika kemudian, Abby dan Cyrus bertemu dengan Harry, yang bekerja di kawalan trafik udara tetapi juga pemberi maklumat untuk Interpol. Abby tidak dapat meyakinkannya untuk membantu dengan hujah orang yang membantu, jadi Cyrus menawarkannya $1 juta dan Harry serta-merta bersetuju. Kemudian mereka berdua bertemu dengan Huxley yang memberitahu mereka bahawa mereka mendapati tahi lalat itu mati dan kerana itu, bank akan memindahkan emas dalam 10 hari dan bukannya 17. Cyrus tidak fikir masa yang mencukupi dan mahu keluar, mencetuskan pertengkaran dengan Huxley. Abby menutup mulut mereka berdua dengan mengingatkan mereka bahawa ini adalah tentang menyelamatkan nyawa, jadi Cyrus bersetuju untuk tinggal bersamanya. Di hangar, pasukan itu melihat berita bahawa pengganas siber telah menyerang Grid Air Madrid dan bandar itu kini dinaiki air dengan teruk. Terdapat 13 orang mati setakat ini, tetapi mereka menjangkakan jumlahnya akan menjadi lebih teruk tidak lama lagi. Cyrus fikir ini telah menjadi terlalu berbahaya dan cuba untuk berhenti lagi, tetapi pasukan itu enggan menyerah sekarang dan mereka bersetuju bahawa mereka mesti menghentikan Jorgensen, walaupun Luke kedengaran teragak-agak. Di rumah agamnya, Jorgensen mengucapkan terima kasih kepada Leviathan atas demonstrasi kecil mereka. Selepas banyak kerja, Misan menyelesaikan peranti yang akan menggodam GPS pesawat, tetapi malangnya ia kelihatan seperti bom. Mereka tidak mempunyai pilihan selain memilih beberapa daripada mereka untuk menaiki pesawat dengan kepingan dan memasang semula peranti itu di atas kapal. Untuk 10 hari berikutnya, pasukan bekerja keras untuk menyelesaikan semua butiran, menutup pesawat, berlatih memasang peranti dan menyelesaikan semua tugas mereka dalam penyegerakan yang sempurna. Apabila hari itu tiba, Cyrus dan Abby menaiki pesawat berpura-pura menjadi pasangan dalam kelas pertama manakala seluruh pasukan tersebar di bahagian yang berbeza. Chomach dan 4 lagi pengikut turut berada di sana untuk mengawasi emas. Pasukan itu memakai komunikator tersembunyi untuk terus berhubung, dan Cyrus menyedari Luke tidak mendaftar masuk. Dia menghubunginya melalui telefon dan mengetahui bahawa Luke terlalu takut dengan Jorgensen, jadi dia memutuskan untuk berhenti daripada misi itu. Semasa pesawat berlepas, begitu juga Camilla di dalam jet. Pada komputer ribanya, Misan menggodam maklumat pesawat dan mendapati anak buah Jorgensen berada di atas kapal, jadi mereka perlu bergerak dengan berhati-hati. Seorang demi seorang, ahli pasukan memasuki bilik mandi untuk menyembunyikan kepingan peranti, kemudian Abby masuk untuk meletakkannya bersama. Dia hanya mempunyai 10 minit sebelum Camilla sampai ke lokasi mereka jadi dia harus cepat. Abby berjaya menyusun peranti itu dengan cepat, tetapi apabila dia hendak menyembunyikannya di sebalik cahaya, peranti itu jatuh dan terburai. Tidak lama kemudian Cyrus menyedari dia mengambil masa terlalu lama dan memasuki bilik air untuk membantunya.
Pada masa itu, kaki tangan Donald berasa curiga dan mengetuk pintu, jadi Abby mula membuat bising untuk kelihatan seperti mereka melakukan kotor untuk menjauhkannya. Sementara itu, kamera Camilla menghadapi masalah dengan gelora dan isyarat padam. Satu lagi kamera rosak, tetapi sebelum masa tamat, Camilla menarik pergerakan saat akhir dan menolak jet itu betul-betul di bawah pesawat. Oleh kerana peranti itu belum sedia, isyarat yang sama muncul 2 kali pada komputer kawalan lalu lintas, jadi Harry terpaksa mengalih perhatian rakan sekerja dengan berpura-pura merasa diganggu olehnya. Syukurlah sejurus itu Abby dan Cyrus menyelesaikan pemasangan dan peranti itu meretas ke dalam pesawat, menjadikan isyarat kedua hilang. Untuk meraihkannya, Cyrus mencium Abby selepas menyembunyikan peranti itu. Selepas itu, Harry memanggil juruterbang pesawat untuk memberitahu mereka tentang ribut palsu dan meminta mereka menukar haluan, menghantar mereka ke lapangan terbang persendirian di Alps. Juruterbang mempercayainya dan mula terbang menjauh sementara Camilla mengeluarkan drone yang akan mengekalkan isyarat pada laluan asal untuk menipu komputer trafik yang lain. Juruterbang juga mengumumkan perubahan kepada penumpang, jadi kaki tangan bersiap sedia untuk bertindak. Sementara itu Denton memainkan peranan sebagai seorang lelaki yang sakit dan mengalih perhatian pramugari supaya Magnus boleh mengambil salah satu tangki oksigennya dan menyelinap ke kawasan kargo. Sebaik sahaja Misan telah memotong Wi-Fi dan menggodam kunci emas, Magnus memakai topeng oksigen dan membuka petak dengan emas, yang mengenainya dengan varians. Tekanan dan membuatkan pesawat itu bergegar sedikit. Mengakses emas dengan laser akan mengambil masa yang agak lama, dan kaki tangan sudah berada dalam kedudukan. Donald menggunakan pistolnya untuk menculik seorang pramugari dan cuba memintanya membuka kokpit, yang dilihat oleh Abby. Pada ketika itu laser membuat pesawat bergegar lagi, dan Cyrus menggunakan peluang untuk menangani Donald, yang bertindak balas dengan melepaskan tembakan. Cyrus mula membaling beg ke arahnya sebagai pertahanan dan melompat ke atasnya untuk melucutkan senjatanya sementara orang kedua tiba. Lelaki ini dilonjak oleh Abby, yang mula membelasahnya pada masa yang sama Cyrus mula melawan Donald tangan ke tangan. Lebih banyak Magnus menggunakan laser, lebih banyak pesawat bergegar, dan kedua-dua pergaduhan mula tersandung di merata tempat. Donald cuba mencekik Cyrus dengan kabel telefon pada masa yang sama Abby menolak kabinet, menyebabkan kedua-dua kaki tangannya mengelak dan kabinet itu jatuh ke bawah bersama Cyrus dan pramugari. Pada masa itu Magnus akhirnya membuka peti besi dan mengakses emas. Abby menumbangkan kakinya yang lain manakala Donald mengambil semula pistolnya, tetapi sebelum dia dapat menembak, Cyrus telah mengetuknya dengan menghempasnya ke kaca. Kemudian Cyrus dan Abby cuba mencapai Magnus, hanya untuk mencari jalan yang disekat oleh Chormach dan pistolnya. Tiba-tiba pesawat itu mendarat di destinasi baru dan memandangkan tanah membeku, ia mula meluncur, tidak berhenti sehingga ia ditangkap oleh salji. Tidak lama kemudian Camilla turut mendarat dengan jet itu dan dia perlu berusaha lebih keras untuk menghalangnya daripada tergelincir tepat sebelum ia mencecah pesawat. Chormach dan 2 orangnya menangkap Abby, Cyrus, Magnus, dan Camilla. Selepas menghubungi Jorgensen untuk mengesahkan emas itu baik, Chormach berjanji untuk menghantarnya sendiri. Cyrus cuba memaksanya menggunakan kereta api seperti yang dirancang pada asalnya, tetapi Chormach memilih untuk menaiki jet sebaliknya, membawa pasukan itu bersamanya kecuali Magnus. Beberapa saat kemudian, Camilla sedang memandu jet di bawah arahan Chormach, tetapi dia menekan butang untuk menghantar isyarat kepada rakan sepasukannya. Abby dan Cyrus memakai tali pinggang keledar mereka dan Camilla mula memandu jet seperti orang gila, menjadikannya bergegar sambil berpura-pura itu emas yang menyebabkan mereka hilang keseimbangan. Semua gegaran perlahan-lahan menanggalkan penutup logam yang akan membantu jet ditemui semula. Kembali ke Alps, Magnus memukul penculiknya dan mencuri pistol, hanya untuk meletakkannya dan cuba melarikan diri. Apabila kaki tangan itu mengambil senjata dan cuba menembak, pistol itu bertindak balas dan menyakiti tangannya sama seperti Magnus mengubah suainya. Di stesen kereta api, Huxley mendapati emas tidak datang dan rakan kongsinya memaklumkan rancangan itu gagal, kini emas itu terbang ke Villa Jorgensen. Huxley memutuskan untuk menghubungi NATO dan memberitahu mereka tentang ancaman pengganas yang perlu ditembak jatuh, tidak peduli jika Abby mati dalam proses itu. Semasa jet tentera berlepas, Jorgensen bertemu dengan pemimpin Leviathan dan berpura-pura penangguhan dengan emas itu adalah rancangannya sendiri untuk mengalih perhatian pihak berkuasa.
Tidak lama kemudian pesawat pasukan itu dikelilingi oleh NATO jet, jadi Harry memberitahu pihak berkuasa bahawa terdapat orang awam di dalamnya. Walau bagaimanapun Huxley berbohong dan mengatakan ia tidak benar, mengarahkan untuk menembaknya juga. Terdesak, Cyrus mengaktifkan tiang untuk melucutkan senjata, kemudian dia dan Abby mula melawan mereka di merata tempat. Dalam perjuangan, Abby berjaya meraih alat kawalan jauh dan membuat perkataan, tebusan awam di atas kapal, muncul di skrin besar di bawah jet. Kemudian Camilla menarik langkah, gila dan memusingkan jet untuk menunjukkan mesej kepada askar, yang segera membatalkan roket. Setelah jet lain hilang, seorang antik mengugut Camilla untuk membuat perkara yang betul. Dia meletakkan jet itu semula sebelum melawan Samsung itu, yang segera menolaknya ke belakang di tempat duduknya dan patah pergelangan tangannya, mengingatkannya untuk mendarat. Camilla berpura-pura memandu hanya dengan tiba-tiba menarik tuil, menyebabkan jet itu mula jatuh pada kelajuan yang tinggi. Semasa Cyrus menjauhkan Cholmach, Abby mencapai kawalan sekali lagi dan membuka pintu, yang menghantar Cholmach terbang keluar dari pesawat sebelum dia menutupnya semula. Selepas itu, mereka berdua bergegas ke kokpit dan mengambil alih kawalan kerana Camilla tidak boleh memandu dengan patah pergelangan tangan. Mereka berjaya membuat pesawat berhenti jatuh, namun satu lagi kepingan logam terlepas dan merosakkan pam hidraulik. Semasa masih dalam kesakitan, Camilla melakukan yang terbaik untuk mengemudi pesawat menggunakan enjin dan jet mendarat di Taman Jorgensen, tetapi ia meluncur ke bawah jalan selama beberapa minit dan terus musnah sehingga ia berpusing ke sisinya. Emas serta-merta jatuh dari pesawat dan Cyrus, Camilla, dan Abby dikelilingi oleh pengawal Jorgensen. Cyrus menyedari terdapat kamera yang masih berfungsi dan menyebut NTF yang mereka lihat semasa lelongan, yang merupakan tanda untuk Misan mula menggodam. Jorgensen datang untuk menyoal siasat mereka dengan pistol, tetapi pada masa itu, pemimpin Leviathan mendapat mesej memberitahunya tentang Interpol dan membatalkan perjanjian itu. Marah, Jorgensen menembak kakinya dan menuntutnya untuk memulihkan perjanjian itu, tetapi kerana dia menolaknya, dia menembak sekali lagi untuk membunuhnya. Kemudian Jorgensen bertanya siapa ejen Interpol, jadi Cyrus berpura-pura itu dia. Sebelum Jorgensen dapat menembaknya, polis Itali tiba dan mengepung mereka. Jorgensen berpura-pura dia hanya mengeluarkan pistolnya untuk mempertahankan diri kerana beberapa lelaki gila mendarat di tamannya, jadi Cyrus memberi isyarat kepada Misan dan kini video Jorgensen membunuh wanita itu muncul di skrin pesawat. Semasa Jorgensen ditangkap, Huxley dan ejen lain tiba dengan helikopter. Abby mendapat tahu daripada ejen bahawa Huxley hampir menembak mereka, jadi dia menumbuknya dan mengumumkan dia berhenti. Cyrus dan Camilla akan pergi menaiki bot, dan Abby tidak lama kemudian menyertai mereka. Beberapa minggu kemudian, Cyrus mengejutkan Abby dengan membeli semula rumah zaman kanak-kanaknya. Dia juga membuat pendedahan besar, Luke tidak pernah berhenti, dia berada dalam misi sampingan untuk mencuri emas. Magnus telah membuat sekumpulan jongkong emas palsu dan menghantarnya pada pesawat yang sama, jadi semasa pertarungan itu, dia menukar emas itu dengan kargo palsu dan melemparkan palang sebenar keluar dari pesawat. Luke berada di Alps menggunakan alat kawalan jauh untuk membuat emas itu mendarat dengan selamat, dan Huxley sangat marah kerana dia terperangkap dengan logam yang tidak berguna. Kini Cyrus dan Abby bersatu semula dengan pasukan di sebelah tasik dan menggunakan alat kawalan jauh, mereka mengeluarkan emas dari air. Abby bersetuju untuk menyertai pasukan dan Cyrus menciumnya untuk menyambutnya.